Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fil ula wal akhirah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul muttaqin, qaidud du'a fil mujahidin, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Amma ba'du, lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan muslimin, muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah sama-sama kita berada dalam rumah Allah, sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ketaatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan barakah, rahmah, maghfirah dalam majlis kita, memberikan kita pertambahan ilmu, kekuatan untuk beramal dengan tuntutan Islam, amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, kita sambung Tafsir Al-Munir juzuk 1 karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaih. Kita sampai kepada muka surat 224-56. Habis ini 226, tafsir dan ulasan. Tajuk besar dia 224, beberapa pencerobohan bangsa Yahudi terhadap janji setia yang telah dimeterai. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqakum la tasfiquna dima'akum ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Sadaqallahul Azim. Ayat 84-86. Beberapa pencerobohan bangsa Yahudi terhadap janji setia yang telah dimeteraikan. 84. Dan ingatlah
dan berilah peringatan kepada mereka, wahai Muhammad, ketika kami Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil janji setia dari kamu, yaitu supaya kamu tidak akan menumpahkan darah sesama kamu dan tidak pula mengusir keluar satu sama lain dari kampung halaman masing-masing. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya, dan kemudian kamu perteguhkan lagi dengan kesaksian. 85. Tetapi kemudian kamu, wahai Bani Israel, kamu saling berbunuh-bunuhan sesama sendiri, dan kamu usir satu puak dari kaum kamu keluar dari kampung mereka. Kamu pula saling bantu-membantu dengan orang lain untuk menentang mereka dengan melakukan dosa dan penganiayaan. Padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai seorang tawanan, kamu akan tebus mereka. Sedangkan perbuatan mengusir mereka diharamkan juga ke atas kamu. Sesudah itu, maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian dari isi kitab Taurat dan mengkufuri akan sebahagian yang lain? Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu selain dari kehinaan semasa hidup di dunia. Manakala pada hari kiamat mereka akan dikenakan azab siksa yang amat pedih. Allah tidak pernah lalai terhadap segala perbuatan kamu. 86. Mereka itulah orang-orang yang membeli, yakni mengutamakan kehidupan dunia dan kesenangannya dengan meninggalkan kepentingan akhirat. Justru itu tidak akan diringankan azab seksa terhadap mereka pada hari kiamat, dan tidak pula mereka mendapat pertolongan. Jadi panjang ayat ni ya. Jadi kita telah share bersama dalam kuliah yang lalu awal mukadimah ayat ini, tajuk ini. Kita telah kongsi bahawa ini adalah salah satu lagi daripada kandungan isi Taurat yang terdapat dalam kitab tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menakalkan dalam Al-Quran dengan menceritakan antara kandungan kitab Taurat. Inilah dia. Sebelum ini diperjelaskan pada ayat 83 juga adalah sebahagian daripada isi kandungan Taurat. Tengok muka surat 226, tafsir dan ulasan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas sekali, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa iz akhazna, ya. Uzkur lakum ya Muhammad, ya. Bagi orang yang memahami uslub gaya bahasa Arab, ada yang ditakdirkan di sini atas kaedah nahwunya, ada yang mengatakan uzkur lahum ya Muhammad. Berilah peringatan kepada mereka. Ingatlah semula kaum Yahudi itu, bagaimana kami Allah Subhanahu wa ta'ala dahulu mengambil janji setia daripada mereka di dalam Taurat, agar mereka tidak melakukan pembunuhan sesama sendiri dan tidak mengusir keluar dari kampung halaman masing-masing, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan kepada penduduk Yahudi yang berada di kota Madinah, di Yasrib, ya, supaya mengambil peduli akan isi kandungan Taurat yang masih lagi menjadi risalah yang sama, isi kandungan risalah yang sama dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga al-anbiya sebelum ini. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa Islam itu adalah agama yang salamah, yang salam, yang selamat, yang sejahtera,
yang sangat membenci akan permusuhan. Ya. Kalau kita lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mana awal peringatan baginda, ucapan baginda yang pertama, ya, yang diceritakan oleh Abdullah bin Salam ialah seruan Nabi supaya sebarkan as-salamah, kesalam ataupun kesejahteraan. Kata Abdullah bin Salam, dia kata bahawa aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut issus salam, sebarkanlah salam. Ya. Issu salam, sebarkanlah salam sejahtera. Kerana Islam itu agama yang sejahtera, bukan agama permusuhan, ya. Bukan agama keganasan. Begitu juga risalah yang sama ada pada para anbiya sebelum ini. Sebab itu syariat dalam para pengikut anbiya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada lagi yang dikekalkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu larangan la tasfikuna dima'akum, janganlah kamu menumpahkan darah, ya. La tasfikuna dima'akum, janganlah kamu menumpahkan darah. Tasfikuna, menumpahkan, dima'akum, darah. Wala tuhrijuna anfusakum, jangan kamu usir jiwa-jiwa kamu daripada rumah mereka, ya, sedangkan kamu mengaku akan melaksanakan isi kandungan Taurat tersebut. Walaupun Taurat itu telah pun diselewengkan, ya, 585 tahun kata ulama mu'arikhun sebelum kelahiran Nabi Isa, pada ayam Ghazwatul Malikul Babil telah pun seleweng, ya. Jadi bila munculnya Bi'sah Nabi Muhammad, ya, ajaran itu masih lagi diamalkan oleh orang-orang Yahudi yang berada di bumi Yasrib sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antara ajarannya ialah jangan menumpahkan darah, jangan berperang, jangan berbunuhan, jangan mengusir di antara satu sama lain. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ya, agar mereka tidak melakukan pembunuhan sesama sendiri, ya, dan tidak mengusir keluar dari kampung halaman masing-masing. Penggunaan perkataan darah kamu, nyawa kamu dan kampung halaman kamu mengisyaratkan bahawa darah orang lain perlu dijaga seperti darah diri sendiri. Kalau kita lihat misaqakum, semuanya digunakan kum. Kum ni menunjukkan kamu, ramai. Darah-darah kamu, sesama kamu, ya. Diri-diri kamu, sesama kamu, ya. Hujah ini, ya, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, menunjukkan bahawa, isyaratkan bahawa darah orang lain perlu dijaga seperti darah sendiri. Ini diperkukuhkan lagi dengan surah Al-Ma'idah, iaitu sesiapa yang membunuh satu nyawa, mereka diumpamakan seperti membunuh nyawa umat keseluruhannya, dan sesiapa yang memelihara satu nyawa seumpama menyelamatkan nyawa umat keseluruhannya. Min ajli zalika katabna alaihi bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Tidak boleh berbunuhan antara satu sama lain. Islam berkembang dengan akhlak, bukan Islam berkembang dengan pedang, ya. Akhlak Nabi lah yang menyebabkan ramai orang tertarik akan Islam, bukan pedang, ya. Kalau kita lihat
ghazwah yang berlaku, peperangan yang berlaku, semuanya bermula daripada angkara musuh, bukan angkara orang Islam. Islam tidak mencetuskan peperangan, ya. Kita lihat pada awal lagi, ya, bagaimana Islam berkembang pada mulanya, pada dakwah secara syariahnya, ramai yang dizalimi, Bani Mahzum mendera, menghukum, menghina, ya, golongan-golongan Quraisy yang lemah, ya. Kita telah tahu kisah-kisah yang masyhur Bilal bin Rabah, ya, keluarga Yasir, ya. Mereka datang berjumpa Rasulullah, ya. Ada di kalangan mereka yang semangat untuk berperang, untuk melawan, tetapi Rasulullah melarang kerana tidak lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila datangnya selepas itu di Yasrib, ayat Al-Quran, uzina lillazina yuqatalu bi annahum zulimu an yuqatilu, diberikan kebenaran bagi orang yang diperangi kerana kezaliman untuk membalas serangan mereka, barulah berperang. Itulah Islam sebenarnya, ya. Islam bukan berkembang dengan mata pedang, berkembang dengan akhlak yang mulia, ya. Lantaran kata Dr. Wahbah Az-Zahili, masyarakat Yahudi yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah melaksanakan janji setia yang pernah dimeterai oleh nenek moyang mereka pada masa lampau. Ya. Kena meneruskan hukum hakam syariat yang terdapat, walaupun telah diselewengkan, ada yang kekal, ya, masih lagi kekal pada amalan-amalan kehidupan mereka yang menunjukkan kesatuan ummah. Perlu dikekalkan supaya tidak memerangi di antara satu sama lain, ya. Jadi orang Yahudi ini, ya, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, malangnya selepas mereka akur dengan perjanjian tersebut, mereka cabulnya pula. Mereka melakukan pembunuhan kejam sesama sendiri yang telah dilakukan oleh masyarakat Yahudi zaman silam. Sebagai contohnya, Yahudi Bani Kainuka menjadi seteru kepada Bani Quraizah. Mereka saling berperang dan membantu sekutu-sekutu mereka dalam beberapa siri peperangan. Sedangkan orang Yahudi adalah satu agama, satu bahasa, satu keturunan. Sewajarnya mereka bangsa yang bersatu. Sesama mereka pun mereka berperang, ya. Diceritakan bahawa Bani Kainuka dan Bani Quraizah, ya, berperang. Diusirnya Bani Kainuka itu di luar masuk dahil Madinah, dalam kota Madinah, ya. Apatah lagi dengan Aus dan Khazraj, yang sentiasa menjadi batu api adalah orang Yahudi, ya. Diceritakan bahawa, ya, banyak siri-siri peperangan yang berlaku di antara Aus dan Khazraj adalah kesemuanya hasil daripada kerja jahat orang Yahudi, ya. Disebut dalam sirah bagaimana, ya, beberapa peperangan telah berlaku, antaranya peperangan Sumir, peperangan Ka'ab, peperangan Khatib, dan peperangan Bu'as. Peperangan Bu'as ini berlaku 5 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang Yahudi sentiasa menjadi batu api, ya. Dan apabila mereka hampir kalah, ya, dalam peperangan, ya, dengan orang Aus dan Khazraj, mereka menggunakan ayat perkataan yang sentiasa menyebabkan orang Aus dan Khazraj berfikir, berhenti sejenak. Dia kata, kamu jangan memerangi kami. Wa amma qarib, ya, sedikit masa lagi, yattabi'u Muhammad millatana, Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah
dan bersama-sama dengan kami. Ketika itu barulah kamu tahu ahsanun nas, manusia yang terbaik di atas muka bumi ini. Dia menggunakan ayat itu. Sehingga kan kata mu'arihun, ada di kalangan mereka ya, menceritakan hal keadaan Nabi Muhammad ya, wa kanu min qabl, dalam Quran disebut yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka menceritakan, buka cerita tentang isi kandungan Taurat pada Aus dan Hazrat yang tidak ada kitab, yang menyembah berhala. Aus dan Hazrat, Aus Hazrat ni daripada Yaman ya, berhijrah daripada Yaman, yang menyembah berhala. Wa kanu yastaftihu 'alal ladzina kafaru ya, falamma ja'ahum ma arafu, apabila datang saja kitab wal Quran ya, fakafaru bihi, mereka tolak. Falaknatullahu 'alal kafirin, Allah menurunkan laknat pada orang yang kufur akan kitab Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika ya, diceritakan ya, berhubung dengan ayat ini, tak ada dalam buku ni, saya ambil dalam kitab Ghazwatul Rasul, peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasil kalangan Liwa Jamaluddin Mahfuz. Dia sebut berhubung dengan ayat yang kita baca ni ya, summa antum taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan tu. Dia kata Jamaluddin Mahfuz berhubung ayat ini ya, fa iza ma wada'at harbu ya, fa iza ma wada'at harbu, apabila berlaku peperangan ya, auzara khulafa'uhum, maka ada di kalangan mereka yang menjadi tawanan bagi pihak yang lain ya. Orang Yahudi ya, dia berkabilah-kabilah, dia menjadi batu api, dia sokong Aus dan Hazrat, satu lagi sokong Hazrat. Dia perang. Bila perang, kawan ni masuk ni, kawan ni masuk ni, kawan ni terpangkap jadi orang tawanan, kawan ni terangkap jadi tawanan. Masing-masing cuba tebus nak selamatkan orang Yahudi, padahal dia yang jadi batu api. Ya. Kata Jamaluddin Mahfuz, bazala al-yahud jami'an amwalahum liiftida'i usarahum allazi waqa'u fi aidil Aus wal Hazraj. Orang-orang Yahudi ya, berusaha mendapatkan harta, mengumpul harta sesama mereka untuk menebus tawanan perang yang jatuh ke tangan satu puak lagi, sama ada Aus dan Hazraj. Dia yang cetuskan peperangan, dia yang kumpul duit, dia yang tebus tawanan. Ini semua wayang. Kan? Kata Jamaluddin Mahfuz, dia kata fakanal al-Arab yaqulu, orang Arab ni heran Aus dan Hazrat ni. Bertanyalah kepada mereka, kaifa tuqatilunahum, bagaimana mungkin kamu memerangi mereka, kamu mewujudkan pemusuhan di antara mereka, summa tufadunahum bi amwalikum, kemudiannya kamu kumpul duit, kamu tebus pula. Dia tanya macam tu Aus dan Hazrat, tanya orang Yahudi ya. Apa jawab orang Yahudi? Fakanal yahudu yaqulun, orang Yahudi pun berkata, qad harama alaina qitaluhum, Allah Ta'ala larang kami bunuh mereka ya, perang mereka. Dia pusing tu pula. Tetapi walakinna nastahyi, memanglah diharamkan berperang, tetapi kami ni merasa malu, pandai malu bila geng dia kena tawan. Walakinna nastahyi, kami berasa malu ya, an nahzula hulafauna ya, orang-orang yang menjadi
kawan-kawan kami, orang-orang yang di bawah kami ini, dibiarkan mereka ditawan. Kami merasa malu dibiarkan mereka ini ditawan oleh musuh mereka. Wa qad amarana an naftadiya usarana. Dengan itu kami diperintahkan supaya membebaskan tawanan perang kami. Fawabahahumullahu biqaulihi. Allah Ta'ala mencemuh dan menghardik mereka dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, afatu'minu bi ba'dil kitab wa ta'furu bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan menolak pula sebahagian yang lain? Ini orang Yahudi. Dia yang mencetuskan peperangan, dia yang menebuskan orang tawanan dia, ya. Kita panggil orang Yahudi. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhairi lagi, demi memuaskan kepentingan sekutu puak masing-masing, muka surat 236, ya, mereka sanggup membuat dosa seperti membunuh dan merampas harta. Mereka juga melakukan penganiayaan seperti mengusir orang lain dari kampung halaman mereka. Tetapi pada masa yang sama, mereka membuat keputusan untuk menebus tawanan. Setiap puak kaum Yahudi menebus puaknya seperti yang diarahkan dalam kitab Taurat, sedangkan perkara yang menyebabkan adanya tawanan ialah pengusiran. Termaktub dalam kitab Taurat bahawa pengusiran diharamkan, seperti juga pembunuhan. Halau keluar pun tak boleh, bunuh lagilah. Dia pergi kona kot tu, orang Yahudi, ya. Mengapa kamu hanya beriman dengan sebahagian peraturan kitab Taurat? Kamu mematuhi hukum menebus tawanan, tetapi mengingkari sebahagian hukum hakam yang lain, iaitu membunuh, mengusir dan membantu melakukan dosa dan penganiayaan. Sepatutnya orang Yahudi, sesama Yahudi, tidak berperang. Orang Yahudi sesama orang Aus dan Khazraj tidak berperang, walaupun menjadi tawanan di antara satu sama lain. Sepatutnya disampaikan dakwah, sepatutnya ditambahkan lagi kepahaman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran Islam dalam Taurat. Kerana kata ulama, ya, mereka ini sepatutnya menjadi satu jasad, ya, li'annahum ahlul millah, kerana mereka ini agama yang sama. Pasal apa berperang? Orang mukmin itu fitawadihim wa tarahumihim wa tawasulihim bimanzilatil jasad al-wahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang mukmin itu pada hubungan kasih sayang dan rahmah sesama mereka adalah seperti satu jasad. Orang Muslim ni sebenarnya dia satu jasad, satu badan, walaupun berberlainan bangsa, ya, berberlainan kulit, tetapi dia satu jasad. Izastaqa minhu aduun, apabila mengadu satu anggota sakit, maka tada'a lahu sa'irul jasad bil huma wa sahar, anggota lain juga akan diajak bersama merasa akan kesakitannya untuk demam ataupun berjaga malam. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita sakit, katakan kita sakit gigi, dah tentulah gigi yang sakit itu akan mengajak mata supaya berjaga. Ya, boleh mata kata, hang gigi hang sakit sajalah, aku nak tidur. Tak akan jadi. Ya, mata merah, gigi pun sakit. Itulah umpama. Sepatutnya jadi macam tu, kata ulama. Tapi tak jadi. Ya, dengan orang Aus dan Khazraj sepatutnya, ya, mereka menyampaikan dakwah. Ya, bukan wa ya'ta'una ma amarallahu bihi an yusalu, bukan putus hubungan, ya, dengan
dengan tidak menyampaikan dakwah Islam yang sebenar. Ini panggil orang Yahudi, ya, ini dikatakan tadi, ya. Apa tu'minu bi ba'dil kitab wa takfuru bi ba'dil kitab, ya. Islam itu tidak boleh diambil sebahagian-sebahagian, kena ambil sepenuhnya. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah dalam keadaan Islam sepenuhnya. Padahal kamu sedar bahawa keimanan itu adalah suatu yang padu dan tidak boleh dibelah bagi. Manalah kufur terhadap sebagainya berarti kufur terhadap keseluruhannya. Ya. Kita tak boleh ambil sebahagian, tolak sebahagian. Macam perangai orang Yahudi, kami beriman, kami percaya dengan syariat Nabi Musa alaihi salam. Kami tidak beriman dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kau? Boleh kau macam tu? Jawapannya tidak boleh, maka jadilah kafir. Tak boleh. Ya. Sebab itu orang Yahudi dia mengatakan bahawa, ya, syariat dia, perundangan dia, hukum hakam dia, cara hidup dia bermula dengan Nabi Musa. Ibtada Abi Musa wahtatama Abi Musa. Bermula dengan Musa dan berakhir dengan Musa. Lepas Musa, Isa. Lepas Isa, Muhammad. Tak ada. Jadi tang mana berimannya? Ya. Islam tidak boleh ambil separuh, tolak separuh. Itu contoh yang menyebabkan imam terbatal. Tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah kerana hasad yang ada dalam diri mereka. Allah terangkan di hujung surah Al-Baqarah, hasadan min indi anfusikum, kerana hasad yang ada dalam diri mereka. Balasan 226. Wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyadil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Balasan perbuatan jelik yang huduh ini iaitu beriman dengan sebahagian Taurat dan mengkufuri, engkar, tolak sebahagian yang lain adalah kehinaan hidup di dunia dan azab yang pedih lagi berterusan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah lalai terhadap amalan hambanya dan dia akan membalas setiap amalan jahat mereka. Seterusnya, ayat-ayat di atas, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, membincangkan hukum hakam dan dasar-dasar agama yang mengatur tata kehidupan bangsa Yahudi secara umum. Antaranya ialah kaedah bahawa siapa yang lebih memilih kehidupan dunia seperti tamak, hendak menjadi pemimpin yang buruk dan tamak kepada harta daripada nikmat di akhirat yang kekal, bermakna mereka menjual akhirat demi merebut habuan dunia yang fana. Bumi, urusan dunia mestilah ditakbir ikut acuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Orang Yahudi terlalu cintakan dunia, ya, sehingga sanggup menjual agama kerana dunia. Sebab itu Nabi SAW, dia dalam satu hadis, wailun, maka neraka Allah, azab Allah, ya, li ulama usu, ulama yang jahat di kalangan orang Yahudi, allazina istarau hadzal ilma, jual ilmu ini, ribhan li anfusihim, mencari untung untuk kepentingan dunia mereka, falan arbahallahu tijaratahum, Allah Ta'ala tidak akan sekali-kali memberi keuntungan pada urusan jual beli mereka, iaitu dengan menggadai agama mereka, mengambil untung dunia. Di akhirat nanti terdiri daripada orang-orang yang rugi.
Ya, orang-orang Yahudi apa sahaja yang mendatangkan keuntungan mereka akan lakukan. Ya, apa sahaja yang mendatangkan keuntungan, asalkan ya dia punya matlamat dia tercapai. Ya, ayah dia tercapai. Matlamat yang dipegang dia hendak tercapai. Jalan nak dapat tak penting. Ya. Kita dalam Islam tak boleh. Ya. Dia matlamat tu dia hak, dia menghalalkan apa saja yang boleh mendatangkan matlamat. Al-ghayah, orang kaedah yang betulnya al-ghayah dalam fiqh pun ada kaedah tu. Al-ghayah la tubarril wasilah. Ghayah tu matlamat. Matlamat tidaklah menghalalkan cara. Orang Yahudi matlamat itu menghalalkan cara. Dia tak ada la. Dia semua menghalalkan cara. Sebab itu Nabi Muhammad SAW pun pernah cuba dibunuh oleh Bani Nadir. Ini orang Yahudi. Itu Nabi. Apatah Nabi-Nabi yang lain, menurut berbagai riwayat, ya, ada yang mengatakan sehari dia bunuh salasami'atin nabiyyin, 300 orang Nabi. Wallahu alam. Itu ada riwayat dalam kitab tafsir. Bahkan ada lagi riwayat yang membawa jumlah yang banyak. Yang ambil yang sikit saja riwayatnya, salasami'atin nabiyyin fi yaumin, satu hari. Dia menghalalkan cara, ya. Akibatnya azab yang amat pedih yang mereka alami nanti tidak akan diringankan, malahan berterusan setiap masa. Mereka tidak mendapat pertolongan Allah di dunia mahupun di akhirat. Allah Subhanahu Taala tidak mengizin sesiapa pun memberi syafaat kepada mereka. Ya, ya. Kita ingat akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya, disebut, ya, wattaqu yauman. Ya. Ingatlah, takutlah akan satu hari. Wattaqu yauman. Hari apa? Hari kiamat, kata ulama tafsir. Yaumul Qiyamah. Pada hari itu la tajzi nafsud an nafsin syai'a. Pada hari itu satu jiwa tidak dapat melepaskan sesuatu daripada jiwa yang lain. Tidak boleh tolong orang lain. Orang lain tak boleh tolong kita. Kita tak boleh tolong orang. Orang tak boleh tolong kita. Nak tolong siapa? Ya. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dalam ayat yang lalu. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Dan tidak diterima pula syafaat, belas kasihan. Tak boleh langsung, tak ada belas kasihan bagi apatah lagi orang Yahudi ini. Ya. Wala yu'khazu minha adlun. Ya. Dan tidak diterima apa bentuk cagaran untuk menebus akan kesalahan dosanya. Tak boleh. Nak bayar apa? Tak boleh. Ya. Wala yu'khaz minhu adlun wala hum yunsarun. Dan mereka tidak ada orang yang menolongnya. Itu yang kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, mereka tidak mendapat pertolongan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan sesiapa pun memberi syafaat kepada mereka. Tiada siapa yang dapat menyelamatkan mereka dari kesengsaraan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyaz billah. Tapi kita alhamdulillah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada syafaat. Syafaatul uzma. Ya. Nabi sendiri yang berjanji dia akan memberi syafaat kepada umat dia. Ya. Syafaatul uzma untuk mempercepatkan
proses pengadilan di Ayyamul Mahsyar nanti. Ya. Sama-samalah dalam bulan sempena dengan Rabiul Awal ini kita perbanyakkan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda yang kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ada ceramah tu bulan-bulan 28 ceramah. Jadi alhamdulillah kita ada syafaat. Ini orang Yahudi tak ada. Ya. Tidak sesiapa yang dapat menyelamatkan mereka dari kesengsaraan di neraka. Justru kesalahan mereka terlalu banyak yang telah membungkus dan menjebak mereka dalam neraka sehingga terhijab dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tersisih dari limpahan kurnianya. Wal iyazubillah. Demikianlah kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili sebelum masuk kepada pedoman hidup. Dia kata pada menyatakan ulaikal ladzina istarawul hayatud dunya bil akhirah wala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Yang last sekali dia kata apa? Demikianlah mana-mana umat yang Allah Subhanahu turunkan kepada mereka ad-din sebagai satu cara hidup, namun jika mereka akur dengan sebahagian dari ajarannya sahaja, seperti akur hanya pada amalan solat, zakat dan haji, tetapi enggan melaksanakan hukum-hukum yang lain seperti melakukan riba, zina, mencuri, rasuah, melakukan penganiayaan dan kezaliman, mengabaikan asas-asas penting sistem perintahan serta aliran persamaan jihad jalan Allah, maka umat tersebut akan ditimpa kehinaan di dunia dan bakal menerima neraka di akhirat nanti. Wal iyazubillah. Ya. Jadi agama ataupun din ataupun al-milah ataupun nihal adalah satu cara hidup yang Allah Ta'ala peruntukkan kepada umat manusia sesuai dengan zaman dan umatnya. Maka syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin, penutup sebagai seorang nabi, inilah syariatnya. Ya. Maka kita mengambil pengajaran, ya. Allah Subhanahu wa taala, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ya, mestilah melaksanakan dan akur akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mesti akur, barulah namanya Islam. Ya, kalau tidak tak Islam. Islam ke? Islam. Islam ni apa sebenarnya? Islam ni dia terima, dia iz'an. Kata ulama, al-muslim maknanya muz'inun, muti'un, patuh, tunduk. Itu nama Islam. Mahwal Islam. Islam ni seorang yang muti'un, ya, patuh, tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala, ma amara bihi, ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau dah mengaku Islam, tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, tengoklah cara kufurnya. Kalau dia engkar, tolak, maka kafir. Kalau dia malas, maka berdosa, tidak kafir. Kita jangan jadi khawarij, ya. Jangan ada ustaz yang mengajak dekat masjid ni, dia bawa doktrin khawarij, kan? Kalau bawa doktrin khawarij, dia seorang aja betul, orang lain semua masuk neraka. Nah, kita kira yang elok dalam masjid ni, yang tak elok di luar. Jangan, kan? Jangan kita jawab bawa pemikiran khawarij. Sangat bahaya. Khawarij ni dia saja betul, ya. Dia bermula pada fitnah besar, iaitu peperangan di antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Orang Islam semua tahu peperangan Siffin,
peperangan Jamal dengan berakhir dengan majlis tahkim, lahirlah Khawarij. Ali pada mulanya disokong, tetapi kemudiannya Ali pun kafir. Tu. Mula-mula sokong Ali pun kafir. Sebelah sini kafir, sebelah sini kafir, dia saja Islam. Rancang pembunuhan Muawiyah dan Ali. Ni Khawarij ni bahaya ni. Ya, nampak macam Islam. Bahaya. Tak adalah kita mengkafirkan orang. Kan? Di buku ni dia kata di situ, ya, maka umat Islam, dia kata maka dia kata apa, maka umat tersebut akan ditimpa kehinaan di dunia dan bakal menerima azab neraka di akhirat. Ya. Tetapi mereka yang enggan melaksanakan hukum hakam yang lain seperti melakukan riba, zina, mencuri, rasuah, penipuan, kezaliman atau mengabaikan asas penting dan penyimpanan, ya, mereka akan diazab oleh Allah Ta'ala. Kesalahan diazab oleh Allah Ta'ala. Tapi tengok macam mana cara dia, sama ada kafir ataupun tidak. Jangan lekat sangat kafir ke orang. Ustaz, dia tak sembahyang Ustaz, puasa, dia tak puasa, kafir Ustaz. Jangan. Jangan. Ya. Itu garang sangat tu. Itu yang jadi apa yang datang di Syria, yang berlaku di Syria tu, kumpulan Daesh. Kumpulan Daesh. Macam itulah tu. Kan? Sebelah kumpulan Daesh tu. Bawa spanduk la ilaha illallah, dia seorang aja yang betul, habis dibunuh orang. Itu Islam ke? Itulah aliran pemikiran Khawarij yang tertinggal. Bahaya tuan-tuan, ya, bahaya. Jadi kita kena menerima tasawur yang betul. Tasawur yang betul iaitu ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya rasa setakat itu saja. Saya minta maaf jika ada terkasar bahasa. Saya minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup kekurangan majlis kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdih. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.